Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, Alhamdulillah hari ini kita sampai kepada siri yang ke-51 dan insya-Allah kita akan memasuki malam 27 Ramadan pada malam nanti ya. Daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ia berkata mengenai malam Lailatul Qadar, demi Allah, aku sungguh mengetahui malam tersebut. Malam tersebut adalah malam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk menghidupkannya dengan solat malam, iaitu malam ke-27 daripada bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, semoga Allah memudahkan kita meraih malam yang lebih utama daripada 1000 bulan, iaitu malam Lailatul Qadar ya. Disebutkan di dalam fatwa kumpulan ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah ya, iaitu sebenarnya malam Lailatul Qadar itu boleh saja terjadi pada bila-bila masa di 10 hari terakhir Ramadan. Tidak semestinya terbatas pada malam 27 Ramadan saja ya. Tetapi apabila manusia mendengar bahawa terdapatnya hadis yang sahih yang mengatakan malam 27 Ramadan merupakan malam yang paling diharapkan terjadinya Lailatul Qadar, sebagaimana hadis yang telah kita bacakan daripada Ubay bin Ka'ab tadi ya, maka ramailah manusia-manusia lebih berusaha dengan mengharapkan bahawa malam 27 Ramadan itu merupakan malam Lailatul Qadar, dan maka mereka pun memperbanyakkan amal-amal soleh pada malam tersebut ya. Apakah amal soleh yang patut kita lakukan di malam Lailatul Qadar? Ya, jawapannya adalah semua amal kebajikan, semua amal soleh merupakan tuntutan untuk kita memperbanyakkannya, melakukan pada malam Lailatul Qadar yang kita mengharapkan ianya terjadi pada malam 27 Ramadan ya. Berlandaskan daripada hadis tadi itu. So, apa yang patut kita lakukan adalah sepatutnya kita memperbanyakkan melakukan amal soleh, terutamanya solat ya, mendirikan qiyamul yang lebih panjang dengan membaca surah-surah yang lebih afdal ya. Dan kita seharusnya banyak membaca Al-Quran, memperbanyakkan berzikir, bersedekah ya, dan beriktikaf sekiranya memungkinkan kita dalam keadaan PKP ini kan. Dan juga tak kurang kita memperbanyakkan berdoa. Berdoa dengan doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, yang mana ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, apakah doa yang seharusnya aku baca seandainya aku mendapati malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada Aisyah radhiyallahu anha satu doa yang sangat pendek tetapi membawa makna yang begitu besar sekali ya, yang mana perbezaan perkataan maghfirah dan afu yang pernah kita bincangkan dalam siri yang lepas. Di dalam doa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan perkataan ataupun kalimat afwu berbanding dengan kalimat maghfirah ya, kerana afwu itu adalah pengampunan Allah kepada kita di atas dosa-dosa kita, yang mana Allah delete terus, memadamkan terus dosa-dosa tersebut daripada buku catatan amal kita ya, berbanding dengan maghfirah di mana kita mendapat pengampunan Allah tetapi catatan dosa kita masih tersimpan di dalam buku-buku amal kita ya. Jadi lebih baik kita memperbanyakkan doa yang memang telah dicontohkan oleh Nabi ini, apatah lagi doanya sangat pendek, hanya 6 patah perkataan sahaja. Saya kira ramai di antara kita di luar sana yang telah pun menghafalkan doa ini ya, alhamdulillah. Namun tidak menjadi sesuatu yang terlewat untuk mereka-mereka yang masih belum tahu doa ini ataupun masih belum menghafalkannya ya. Di sini saya bacakan lagi doa ini sangat ringkas ya, iaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Hanya 6 patah perkataan saja. Boleh saja kita ajar pada anak-anak kita untuk terus mengamalkannya pada hari-hari yang tersisa lagi ini ya. Itu maknanya, ya Allah, Engkau Maha Pengampun ya. Allahumma innaka afuwun, itu ya. Tuhibbul afwa, Engkau suka kepada pengampunan.
Fa'fu anni, maka ampunilah aku, ya. Itulah doa yang sepatutnya kita memperbanyakkannya, membaca, ya, pada malam-malam, terutamanya pada malam-malam yang kita mengharapkan agar ia merupakan malam Lailatul Qadar, ya. Sebenarnya, semua orang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Contohnya, pada malam 27 Ramadan ini, malam nanti, seandainya itu adalah malam Lailatul Qadar, seandainya kita dipanjangkan lagi usia oleh Allah untuk beberapa jam ini untuk memasukinya, ya, kita sebenarnya semua kita memasuki malam Lailatul Qadar itu. Semuanya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Cuma bezanya adalah bagaimanakah kita masing-masing mengisi malam itu. Itu yang penting, ya. Sama ada kita direzekikan oleh Allah, mendapat hidayah Allah, dipermudahkan oleh Allah untuk kita melakukan segala amal-amal kebajikan pada malam tersebut, atau seseorang itu waliyadzubillah, ya, mengikut hawa nafsunya, melekakan, mensia-siakan malam yang penuh istimewa ini dengan perkara-perkara yang lara, yang masih lagi dia boleh menghabiskan masa berjam-jam bermain game, berjam-jam melayani Facebook dan sebagainya, ataupun duduk di depan televisyen melayani segala drama-drama yang disajikan, ya, mendengar lagu-lagu hari raya contohnya. Jadi saya kira ini sangat rugi sekiranya kita tidak mengisi malam yang sangat penting ini dengan segala macam amal-amal ibadah yang memberikan pahala yang sangat besar untuk kita, yang mana kita tahu ianya lebih baik daripada 1000 bulan, ya, jika kita mengamalkan dengan satu amalan sahih saja pada malam ini. Yang mana sebenarnya malam Lailatul Qadar ini merupakan rahmat Allah yang sangat besar yang Allah anugerahkan bagi kita umat Nabi Muhammad. Kita tahu bahawa kita umat Nabi Muhammad di akhir-akhir zaman ini sangatlah pendek usia kita berbandingkan dengan umat-umat terdahulu. Malahan akhir-akhir ini banyak yang kita dapati terjadinya kematian-kematian mengejut, yang mana tidak semestinya seseorang itu menjangkau usia lanjut. Di usia yang masih muda dalam tubuh badan yang sihat juga terjadinya macam-macam kematian mengejut. Jadi bayangkanlah sekiranya kita tidak meraih peluang yang berada di depan mata kita ini, kita belum tahu sama ada tahun hadapan usia kita masih panjang dan kita masih dapat lagi memasuki bulan Ramadan sehingga ke hujung Ramadan seperti malam ini dan berbaki 3 malam lagi, ya. Jadi pastikan janganlah kita mensia-siakan, salinglah kita ingat mengingat sesama ahli keluarga kita, insya-Allah, ya. Di sini saya ingin kongsikan iaitu ada ditulis oleh Doktor Kamilin Jamilin, iaitu seorang pendakwah sunnah yang sangat kita segani di Kuala Lumpur ini, ya. Yang mana beliau menulis tentang 7 tips untuk qiyamul untuk kita memaksimumkan menjadikan qiyamul kita adalah qiyamul yang berkualiti, ya. Di mana Doktor Kamili menulis yang pertama adalah jangan banyak makan dan minum sebab akan memberatkan mata dan badan. Ya, terutama bila kita berbuka puasa nanti, untuk malam-malam yang terakhir ini kurangkanlah kita makan, minum, ya, dah tak teruja sangat lagi dah, ya, dengan berbuka puasanya. Taklah macam kata orang tu di awal-awal waktu dulu kan. Mungkin agak teruja sikitlah. Di akhir-akhir ini saya kira lebih baik kita mengikuti apa tips yang telah disediakan oleh Dr. Kamilin ini. Kurangkan sedikit makan, jangan makan terlampau banyak, minum terlampau banyak. Kerana jika dah terlampau kenyang, kita akan memberatkan mata, akan cepat mengantuk, badan jadi lesu dan kita tidak akan bersemangat untuk melakukan qiyamul dengan sebaik mungkin, ya. Yang kedua adalah jangan terlalu penatkan diri dengan aktiviti siang sampai tak larat berjaga malam, ya. Jadi saya harap bagi ibu-ibu pun yang sibuk buat kuih, agaknya bolehlah cool down sikit untuk 3 malam terakhir ini. Mungkin dah boleh kita siapkan awal dulu lagi, ya, supaya kita tidak terlalu penat, yang mana dapat menghalang kita untuk berjaga malam, ya. Yang ketiga adalah qailulah, iaitu tidur sejenak pada tengah hari, kerana ianya merupakan kunci kekuatan untuk kita berjaga di malam hari nanti, ya. Yang keempat adalah bersihkan hati daripada hasad dan permusuhan sesama saudara seagama kerana ia menghalang hidayah.
Ya, kita kena tahu bahawa yang menggerakkan kita, yang mengizinkan kita untuk dapat beramal soleh, terutamanya pada malam-malam ganjil sebegini adalah hidayah daripada Allah. Dengan taufik hidayah Allah, izin dari Allah, maka dapat kita merasa ringan saja, mudah saja untuk kita beramal ibadat, ya. Yang kelima adalah hindari maksiat kerana ia membuatkan hati menjadi keras dan menghalang rahmat. Ya, ini juga telah kita bincangkan dalam siri-siri yang lepas, ya, yang mana hati yang keras itu memang menjadi penghalang kepada rahmat Allah, ya. Yang keenam adalah sentiasa merasakan diri kekurangan berbanding mujahadahnya para ulama yang soleh, tapi jangan sampai kita berputus asa. Dalam bab mujahadah ini juga beberapa malam yang lepas kita juga telah membincangkan, ya, iaitu mujahadah bersungguh-sungguh untuk kita melakukan amal soleh, dan kita jangan merasakan diri kita ni kekurangan berbanding dengan ulama-ulama yang soleh, sudah pasti amal mereka banyak, ya, tetapi jangan sampai kita berputus asa. Maknanya di sini akhirnya kita merasa kecewa, jenuh dan meninggalkan beramal soleh. Sepatutnya kita mesti ada perasaan mengharapkan rahmat Allah, ya, mengharapkan pahala Allah, sekalipun memang benar kita perlu ada perasaan khauf, iaitu perasaan takut semoga amalan kita diterima Allah, dan kita mesti rasa takut khauf amalan itu sekiranya tidak diterima Allah, tetapi mesti kita imbangi dengan perasaan pengharapan, ya, raja pengharapan kita terhadap Allah, yang mana Allah akan menerima amal kita dan Allah akan mengganjarkan kita dengan pahala, ya. Yang ketujuh adalah sentiasa beringat tentang azab kubur dan hari perhitungan di akhirat. Saya rasa ini memang sangat betul, yang mana kalau kita di dalam kehidupan seharian ini sentiasa kita memikirkan apa saja tindak tanduk kita di dunia ini akan mengakibatkan dosa dan pahala. Natijahnya, kesannya di akhirat nanti adalah syurga dan neraka. Sekiranya kita sentiasa menjadikan ini sebagai landasan kita menjalani kehidupan seharian, insya-Allah kita akan berada di atas landasan yang benar dan menjadi garis panduan untuk kita mengharungi kehidupan kita agar kita dapat beramal soleh dan menjauhi segala perkara yang dilarang oleh Allah. Dan itu adalah takwa yang sebenar-benarnya, yang mana kita melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah, ya. Yang mana Dr. Kamilin juga memuatkan ayat Quran daripada surah Az-Zariyat ayat 15 hingga ke-16, yang mana Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan ditempatkan dalam beberapa taman syurga dengan mata air terpancar padanya. Keadaan mereka di sana sentiasa menerima nikmat dan rahmat yang diberikan kepadanya oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka di dunia dahulu adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sentiasa mengambil sedikit sahaja masa dari waktu malam untuk mereka tidur. Dan pada waktu akhir malam sebelum fajar pula mereka selalu memohon ampun kepada Allah, ya. Ini adalah ayat Quran yang Dr. Kamilin sertakan sebagai tips untuk merangsang kita dapat melakukan qiyamul lail dengan begitu berkualiti. Saya mengharapkan kita dapatlah mengambil tips ini untuk kita jadikan pedoman yang sangat berguna, ya, dan dapat kita melakukan ibadah sebaik-baiknya pada malam 27 Ramadan ini, dan seterusnya semoga Allah merezekikan kita dengan anugerahnya yang paling berharga, iaitu malam Lailatul Qadar, ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.